Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal satu siri pendek ni yang bertajuk Ultra Fight Op, Let Me Borrow the Power of Father and Son. Siri pendek ni sebenarnya adalah satu spin-off kepada siri Ultraman Op. Kiranya cerita ni tak ada kaitan langsung dengan siri Ultraman Op. Siri pendek ni juga telah disiarkan pada 15 April 2017. Kisah siri pendek ni sebenarnya mengisahkan tentang satu alien yang bernama Rebatos yang nak menyambung balik legacy yang telah gagal di tangan alien Reblood dan juga Belial untuk menghidupkan semula tentera-tentera raksasa supaya dia boleh menakluk alam semesta. Sementara tu kat bumi, Ultraman Op tengah berlawan dengan seekor raksasa yang bernama Demaga. Ultraman Op berjaya mengalahkan raksasa Demaga tu menggunakan serangan yang dipanggil sebagai Lightning Attacker, iaitu satu serangan di mana selepas Ultraman Op menggabungkan kuasa Ultraman X dan juga Ultraman Ginga. Selepas dah berjaya memusnahkan raksasa Demaga tu, kelihatan roh Demaga tu macam pergi ke angkasa. Lepas tu Ultraman Op pun pergilah kejar. Tengok-tengok roh tu sampai ke sebuah planet yang bernama planet Yomi. Kat situ Ultraman Op telah bertemu dengan Ultraman Zero yang pada ketika itu sedang berlawan dengan Mecha Gomora dan juga Judah Spectre. Jadi Ultraman Op pun bantulah Ultraman Zero untuk mengalahkan Mecha Gomora dan juga Judah Spectre. Lepas Op dan Zero dah menghapuskan Judah Spectre dan juga Mecha Gomora, Op pun dia nak bantulah Zero yang masa tu nak buat siasatan kat planet Yomi. Sekali tiba-tiba muncul Rebatos, dan Rebatos dia telah mengeluarkan 6 ekor raksasa, iaitu Vic Lugel, Hyper Zeton, King Joe, Gudon, Twin Tail dan juga Berdon. Lepas dia dah hidupkan ke-6 raksasa tu, dia pun tinggalkanlah Zero dan juga Op untuk berlawan dengan 6 ekor raksasa tu. Sementara tu dia pula telah pergi ke Monster Graveyard untuk melakukan sesuatu benda. Op dan Zero berjaya memusnahkan 2 ekor daripada 6 ekor raksasa tu, dan lepas tu Zero suruh Op pergi kejar Rebatos tu dan serahkan kepada dia untuk selesaikan baki 4 ekor raksasa tu. Lepas Op pergi, Zero memang menghadapi masalah nak kalahkan 4 ekor raksasa tu. Kau berlagak lagi. Tapi muncullah masa tu Ultra Seven datang, Ultraman Jack datang, Ultraman Zofi pun datang untuk membantu Ultraman Zero pula untuk membantu Ultraman Zero memusnahkan ke-4 ekor raksasa tu. Op telah berjaya menghentikan Rebatos kat tengah jalan dan dia telah melepaskan serangan pemusnah kepada Rebatos. Tapi sebab Rebatos ni dia ada keupayaan untuk memulihkan badannya dengan segera, maka serangan pemusnah tu tak ada makna langsung dekat Rebatos. Ultraman Zofi pun menceritakan yang sebenarnya Rebatos tu on the way nak pergi ke Monster Graveyard sebab dia nak ambil Giga Battleizer untuk menghidupkan semula 100 ekor raksasa untuk dia menakluki alam semesta. Zofi dan Jack pun pergilah ke Monster Graveyard untuk berlawan dengan Rebatos. Sementara tu Ultraman Op telah disuruh oleh Ultraman Zero dan juga Ultra Seven untuk berlatih bersama-sama, dan diorang ni berlatih dalam satu ruang yang dipanggil sebagai Shining Field. Shining Field ni telah dibina oleh Ultraman Zero menggunakan kuasanya, dan yang bestnya pasal Shining Field ni ialah putaran masa dalam Shining Field ni adalah lebih lambat berbanding dengan putaran masa dalam alam realiti. Sebab itulah dalam Shining Field tu Ultraman Op telah berlatih selama 10 tahun dengan Ultra Seven dan juga Zero untuk meningkatkan kuasanya. Selepas Ultraman Op menamatkan latihan, Zero dan Ultra Seven telah memberi kad fusion Ultra Zero dan Ultra Seven kepada Ultraman Op, dan bila Op menggunakan kedua-dua kad tu, dia telah mendapat bentuk baru yang dipanggil sebagai Emirium Slugger. Di Monster Graveyard, selepas Rebatos berjaya mendapatkan Giga Battleizer, dia telah menghidupkan semula raksasa Tyrant untuk digunakan bagi berlawan dengan Zofi dan juga Jack. So masa Tyrant berlawan dengan Jack dan juga Zofi tu, Rebatos pun mula menjalankan ritual untuk menghidupkan semula 100 ekor raksasa. Ultraman Jack dan Zofi memang menghadapi masalah untuk kalahkan Tyrant, tapi muncullah Ultraman Op, Ultraman Zero dan Ultra Seven datang tepat pada masanya untuk memusnahkan raksasa Tyrant. Lepas tu Zero pun bawa Ultraman Op masuk ke alam Rebatos untuk berlawan dengan Rebatos. Op pun menyerang Rebatos bertubi-tubi dan kemudian melepaskan serangan pemusnah yang langsung tak sempat Rebatos nak pulihkan diri dia sendiri. Dan disebabkan tu, Rebatos pun akhirnya musnah. Kembali ke Tanah Cahaya, Ultraman Op pun mendapat ucapan tahniah di atas bantuan yang diberikannya untuk menyelesaikan misi tu. Dan Zofi pun dia nak bagi Star Marks kepada Ultraman Op. Okay?
Tapi Ultraman Orb telah menolak tawaran yang telah diberikan oleh Ultraman Zofi tu, sebab dia mengatakan bahawa dia hanyalah seorang pengembara yang suka pergi ke mana-mana. Kiranya dia macam tak nak terikat lah. Sebabnya kalau Ultraman yang ada Star Marks ni, kiranya dia dah join Intergalactic Defense Force. Di penghujung cerita, rupa-rupanya Rebatos ni hidup lagi. Lepas tu dia nak hidupkan balik Ultraman Belial, tapi tak berjaya. Rupa-rupanya Ultraman Belial tu hidup lagi. Sekali entah macam mana, tiba-tiba muncul satu sosok misteri kat depan Rebatos, dan dia telah melepaskan serangan pemusnah kepada Rebatos dan menyebabkan Rebatos tu memang musnah. Siapa makhluk misteri tu? Okey, disebabkan cerita Ultraman Fight Orb ni ditayangkan pada bulan April 2017, orang tak kenal pun siapa nama makhluk misteri tu. Tapi selepas makhluk misteri tu muncul dalam siri dia sendiri pada bulan Disember 2017, barulah orang tahu nama makhluk misteri yang telah memusnahkan Rebatos tu adalah Ultraman Jade. Dan itulah dia pengakhiran kepada cerita siri pendek ni, iaitu Ultraman Fight Orb, Let Me Borrow the Power of Father and Son.